Sebab itu seorang wanita menjadi seorang ibu, Allah beri kelebihan mulut pandai kecek ni. Allahu akbar. Kalau cukup makan kenyai molek, start bebek, dia boleh 2 jam tak berhenti tu. Kalau lapar dia berhenti sekejap makan. Kalau tok laki wiai dia sambung lagi tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ya nur ya hadi ya haq. Allah yang memberi cahaya hidayah kebenaran. Cahaya hidayah kebenaran yang kita miliki pada saat ini, kita dapat percuma saat kita lahir tanpa kita minta. Kita dapat Islam tanpa kita minta. Dan kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta. Ada kau di kalangan kita sini ni minta, ya Allah jadilah aku umat Nabi Muhammad. Tak ada. Sedangkan seluruh manusia start daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi yang terakhir, semua mengharapkan lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi juga mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat nikmat lahir sebagai umat akhir zaman, suatu umat yang dicemburui oleh segala umat, yang dicemburui oleh segala nabi dan dicemburui oleh sekalian makhluk. Lahirnya satu umat yang terbaik disebut, dirakam di dalam Al-Quran. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di kalangan, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia start daripada Nabi Adam. Tapi ada 3 syarat untuk menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, suka menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini bukan kelebihan diberi kepada para pendakwah ataupun para pemimpin, ustaz-ustazah saja. Seorang wanita ketika dia menjadi seorang anak, seorang ibu, wanita menjadi seorang ibu, wanita menjadi seorang isteri, para lelaki, para suami, 3 kedudukan ini sentiasa kita galas. Setiap kali kita menyuruh kebaikan kepada ahli keluarga kita, suruh anak semaya, suruh anak susun kasut molek, suruh anak buat sapah molek, suruh anak cuci tandah, ajar anak masak, semua itu menyuruh kebaikan. Suruh anak ngaji molek, telefon walaupun biasa kita pesan, mak nak pesan sikit ni ngaji molek lah, jangan nak sombong dengan cikgu. Kalau mu pandai ganopo hormat cikgu. Tu je lah mak nak pesan. Nampak seperti biasa, tetapi di sisi Allah luar biasa. Ta'muruna bil ma'ruf, sebab menyuruh kepada kebaikan. Apa-apa perkataan yang baik, hebat kau tak hebat kau, kelah kau tak kelah kau, nombor 2. Yang penting ketika kita menyampaikan perkara baik itu daripada hati yang ikhlas, bukan dengan sombong ke, dengan riak ke, ujub ke, takabur dan sebagainya. Sebab itu seorang wanita menjadi seorang ibu, Allah beri kelebihan mulut pandai kecek ni. Allahu akbar. Kalau cukup makan kenyai molek, start bebek, dia boleh 2 jam tak berhenti tu. Kalau lapar dia berhenti sekejap makan. Kalau tok laki wiai dia sambung lagi tu. Memang antara kelebihan seorang wanita, dia punya pandai bercakap tu laju daripada akal dia. Dia kecek dulu, lepas tu dia mikir mula betul ke tak. Dan wanita yang bijak, dia mencari ilmu supaya apa yang dia cakap itu adalah merupakan ma'ruf, perkara yang baik. Bukan tak boleh bebek, saya pun kuat bebek juga ke anak. Tok laki pun boleh tahan juga. Bukanlah bebek, tapi kita bebek adalah, kan awak pula tak bebek langsung, ada bebek. Tapi kita jadikan pembebelan ilmiah. Sebelum bebek tu bismillahirrahmanirrahim. Start gitu tu kan. Alhamdulillahirabbil. Subhanallah. Kadang istighfar dulu sebelum bebek. Takut waktu beb tu perkara yang Allah tak suka, perkara yang keji, sehingga Nabi pernah menegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika menuturkan satu kata-kata yang bukanlah keji sangat, biasa saja kata-kata Aisyah tu. Tetapi kata-kata Aisyah itu ada unsur-unsur perli sikit kepada Safiyah. Ini hadis yang sahih. Lalu Rasulullah tegur Aisyah, wahai Aisyah,
Sekiranya kata-katamu itu direndamkan di dalam satu lautan, maka akan membusukkan satu lautan. Allahu Akbar, subhanallah. Kita bimbang ibu-ibu, para ayah, para suami, para isteri sekalian, yang kita duk kecek dengan isteri setiap hari tu, kecek pedah, kecek wak nyakit hati. Semua itu dicatat dosa demi dosa. Awak ni bilalah nak masuk sedak sikit. Sejak kahwin sampai sekarang tak sedap lah. Isteri ni wasa hati. Bapa be nak cari lain kok. Dak jadi lah, dulu tak ada pun komplain. Lah ni komplain sama bapa be tu terang lah. Contoh. Kita nampak perkara tu biasa, tetapi semuanya akan dihisap dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ibu ayah cakap dengan anak sinis. Kadang adik beradik, abang cakap sini dengan adik, adik cakap sini dengan abang. Kita boleh lihat perbualan anak muda kita hari ini macam mana. Sedangkan semua itu sedang dicatat oleh Allah, takkan gagal walaupun satu patah. Tapi bila kita sedar hakikat untuk jadi umat yang terbaik, sehingga Nabi kata, kalimatun tayyibatun, kalimah yang baik sedekah. Jadi moci-moci ibu-ibu sekalian, jangan penat beri nasihat yang baik kepada suami, kepada anak. Suami jangan penat bagi nasihat kepada isteri, kepada anak. Jangan pernah penat. Bahkan perlu ada dalam hati kita cinta dalam bab mendidik. Suka bab mendidik ni. Kadang-kadang tubik juga, saya pun tubik juga. Berapa kali Umi nak cakap ni? Rasa nak pasang keset, pasang ulai je. Hari-hari Umi kena cakap benda yang sama. Kenapa sekali Umi cakap, kenapa tak penceramah boleh bayar kan ni? Anak ni gini. Kita adalah anak 7 orang tu kan. Jadi bila membesar anak-anak ni, perangai lain laki puan gitulah. Tazkirah mengikut kapasiti masing-masing. Yang laki gini, puan gini. Tapi kadang-kadang saya fikir, subhanallah ya Allah, dengan anak ini mengulang-ulang perkara buruk yang sama, kesilapan yang sama, dan anak ini selalu lupa. Semalam kita nasihat, hari ini buat lagi. Kerana itu kita boleh mengulang-ulang perkataan yang baik setiap hari. Kalau anak kita supaya robok lah, moci-moci, hari ni royak sekali, 20 tahun tak payah royak dah. Royak sekali lah, supaya robok. Lepas tu tak payah royak dah. Mungkin esok kita kata, nak kecek gapo lagi, budak ni betul dah ni. Lusa, nak tegur gapo lagi, semua tak. Di mana peluang kita untuk dapat pahala? Memberitahu, bercakap, menasihati perkara yang baik. Samalah kadang-kadang baca ilmu. Kalau kita tak peringat, malam tu mungkin tak baca anak-anak. Setiap malam, kadang-kadang tubik juga. Bila lah Umi nak nampak ni, tanpa Umi suruh, anak-anak mesti baca ilmu. Setiap malam mesti Umi kena tanya. Kalau tak tanya, mungkin tak baca. Kadang kita outstation tinggal anak-anak rumah, kena telefon. Dah baca ilmu belum? Kadang kita terlupa, tanya pagi esok. Dah baca ilmu tak malam tadi? Umi lupa. Kita rasa juga, bapalah. Kalau Umi tak telefon, Umi tak tanya, tak baca ke? Sebab kita pesankan pada anak kita, dalam kubur mak ayah tak boleh tolong. Dalam kubur siapa-siapa tak boleh tolong. Tapi surah Al-Mulk dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih,